Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan 7 untuk membentangkan tajuk fungsi silat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Seterusnya, nama ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli dan yang pertama ialah Muhammad Asfar bin Muhammad Yusuf Fazal, 19 DAT 21F1055. Nama ahli kumpulan yang kedua ialah Nur Anis Ayuni binti Rafi'i, 19 DAT 21F1021. Nama ahli kumpulan yang ketiga Rashmika anak perempuan KM Mutapan, 19 DAT 21F1027. Nama ahli kumpulan yang keempat ialah Aiman Hafiz bin Zulkarnain, 19 DAT 21F1015. Nama ahli kumpulan yang kelima ialah Khairul Faizuddin bin Khairul Effendi, 19 DAT 21F1059. Dan nama ahli kumpulan yang terakhir ialah Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Ruzi, 19 DAT 21F1001. Seterusnya, ini adalah pengenalan kepada fungsi silat Melaka dalam peradaban dan etika. Pengenalan yang pertama ialah Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta menggabungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Contoh dia adalah India, Indonesia dan China. Ini membuktikan bahawa Selat Melaka dapat mengembangkan kawasan-kawasan di belah Asia. Seterusnya ialah Selat Melaka sangat penting kepada penstabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan lain-lain negara di Asia Tenggara. Hampir 1/5 perdagangan dunia terpaksa melalui Selat Melaka. Pada tahun 2003, 11 juta barel barangan melaluinya setiap hari. Barel ini adalah sebagai salah satu barang yang dipanggil macam kotak pada zaman ini. Selain itu, ini membuktikan bahawa Melaka ini dapat mewujudkan 1/5 perdagangan di dunia ini yang menunjukkan bahawa Melaka ini sangat penting pada zamannya. Seterusnya ialah Selat Melaka menjadi nadi pembangunan bagi negara Pulau Singapura yang terletak di selatan Johor, Malaysia. Singapura mengambil kesempatan dari kedudukannya itu untuk menjadi pelabuhan entrepot terpenting di dunia. Jika kita dapat melihat pada zaman kini ialah ekonomi Singapura terutama ekonomi utama Singapura terletak pada pelabuhan entrepotnya. Seterusnya yang keempat ialah Selat Melaka berperanan sebagai penyebar barangan dari 2 wilayah tersebut ke gugusan Kepulauan Asia Tenggara. Selat Melaka merupakan sebagai tempat yang amat selat kepada para pendarat untuk berhentikan dan menanti perubahan tiupan angin ke timur darat dan ke barat. Ini sebagai contoh daripada India ataupun daripada Saudi Arabia ataupun Eropah memberhentikan kapalnya di Selat Melaka untuk berehat. Poin yang kelima kepada pengenalan ialah Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah berkuasa daripada tahun 1459 ke 1477. Sultan Mansur Shah juga ialah orang yang terpenting untuk membangunkan wilayah Empayar Melaka. Seterusnya, apakah itu Selat Melaka? Yang pertama, Selat Melaka adalah selat yang terletak di antara Pulau Sumatera di bahagian barat Indonesia dan semenanjung selatan Malaysia dan Thailand. Selat Melaka memiliki panjang 500 dan berbentuk coram dengan lebar hanya 40 mil di selatan yang melebar ke utara menjadi sekitar 155. Ini menunjukkan bahawa Selat Melaka itu adalah sangat besar pada zamannya. Seterusnya, poin kedua ialah Selat Melaka mula berkembang pesat sebagai jalan navigasi sejak akhir abad ke-15 ketika Empayar Srivijaya ditubuhkan. Peranan Selat Melaka yang paling menonjol adalah sebagai tempat pertemuan pelbagai pedagang dari Parsi, Arabia, India, China dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahawa Selat Melaka ini adalah sangat penting untuk pertemuan-pertemuan antara pedagang. Yang ketiga, Selat Melaka adalah salah satu laluan terpenting di dunia, sama pentingnya dengan Terusan Suez atau Terusan Panama. Terusan Suez dan Terusan Panama ialah terusan yang
utama yang dilalui oleh para pedagang untuk ke mana-mana saja mengikut laluan air. Kehadiran Selat Melaka sebagai salah satu laluan perdagangan terpenting di dunia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai kepentingan. Yang seterusnya ialah Selat Melaka adalah choke point terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Choke point bermaksud tempat perhentian ataupun tempat berehat antara pedagang. Ini untuk kerana perubahan angin yang mengikut laluan air, para pedagang harus berhenti untuk berehat. Seterusnya, gambar ini menunjukkan peta Selat Melaka. Jika melihat kepada anak panah, ini menunjukkan bahawa Selat Melaka itu membesar dan berkembang pesat pada zamannya itu. Itu daripada saya. Seterusnya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kegemilangan Selat Melaka. Next. Faktor kegemilangan Selat Melaka mempunyai 3 faktor. Antara faktornya ialah faktor semula jadi atau geografi. Kedudukan geografi yang strategik iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat berperanan sebagai penyambung pasaran perdagangan utama di benua India dan benua China. Kekayaan sumber khas Selat Melaka mempunyai kekayaan sumber hasil persekitaran dan hasil hutan. Orang Melayu pesisir memainkan peranan penting sebagai penjual dan pengedar hasil hutan. Emas dan biji timah menjadi hasil sumber utama di Melaka. Kedudukan Selat Melaka ialah sebuah lorong yang mesti dilalui oleh semua pedagang luar untuk ke mana-mana destinasi. Seterusnya, faktor ekonomi saya serahkan kepada Rashmika untuk membentangkan. Seterusnya, saya akan membentangkan faktor ekonomi. Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan perdagangan utama yang dikenali sebagai pelabuhan entry port. Pada mulanya, Melaka hanya menjadi pelabuhan transit bagi kapal-kapal yang berulang-alik melalui Selat Melaka. Lama-kelamaan, Melaka telah menjadi pusat perdagangan entry port apabila kegiatan perdagangan semakin berkembang. Bukan itu saja, dalam masa yang sama, Melaka juga turut menjadi tempat pengumpulan, penyaluran dan pertukaran barang-barang dagangan antara pedagang-pedagang yang datang berdagangan atau pedagang yang singgah di Pelabuhan Melaka semasa mereka melalui Selat Melaka. Fungsi Melaka sebagai sebuah pelabuhan entry port yang pertama adalah pusat pengumpulan barang-barang dagangan. Yang kedua, menguruskan penyebaran bahan-bahan ke pelbagai tempat. Yang ketiga, dijadikan sebagai perantaran perdagangan dari timur dan barat. Ini telah menjadikan Melaka sangat terkenal. Peranan Melaka sebagai pelabuhan entry port ini juga telah merangsang pemerintahan Melaka untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perdagangan dan pentadbiran perniagaan. Pelbagai kemudahan dan kelengkapan disediakan oleh pemerintah di Pelabuhan Melaka untuk menarik pedagang-pedagang asing singgah di Pelabuhan Melaka. Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan ialah kemudahan membaiki kapal, menyediakan rumah persinggahan dan gudang untuk menyimpan barang, bekalan air bersih dan makanan serta wujudkan sistem sukatan dan timbangan yang adil. Pedagang juga mudah mendapatkan bekalan makanan dan air di Melaka sebelum mereka memulakan pelayaran semasa menunggu pertukaran asing monsun. Terdapat pelbagai kemudahan seperti tempat penginapan, tempat perniagaan, gudang, sistem sukatan dan timbangan dan kemudahan membagi kapal telah menggalakkan kedatangan pedagang ke Melaka. Seterusnya, Melaka dilimpahi kemewahan barang-barang dagangan dari negara luar serta kekayaan hasil serantau seperti rempah ratus, bunga cengkeh, lada hitam, gambir, hasil hutan, kayu dan damam menjadi barang dagangan. Antara barang
barang dagangan dari negara luar ialah kain sutera, porselin, kertas dakwah, teh, barang-barang binaan, senjata api, ubat-ubatan dan lain-lain. Melaka juga mempunyai kekayaan sumber asli seperti kayu-kayu yang boleh digunakan untuk menghasilkan kayu wangi, damar dan rotan. Pengumpulan sumber asli seperti hasil hutan selalunya orang asli yang akan dikutip. Dan hasil hutan ini akan dihantar ke pantai, pelabuhan dan pinggir-pinggir laut melalui jalan sungai untuk didagangkan. Seterusnya, penggunaan sistem mata wang membolehkan urusan perdagangan belanca berjalan lancar. Penggunaan sistem mata wang membuatkan Melaka menjadi tarikan perdagangan asing kerana urusan niaga dijalankan melalui sistem tukar barang dan penggunaan mata wang. Wang logam mula digunakan semasa zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan kedatangan perdagangan asing telah meluaskan lagi menggunakan mata wang tersebut. Wang logam ini diperbuat daripada timah dipanggil calens. Pada permukaan wang timah ini dipahat nama Sultan yang memerintah Melaka pada masa itu. Penggunaan mata wang emas, perak dan timah juga digunakan. Mata wang ini dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujarat. Seterusnya, Jawatan Syah Bandar diwujudkan untuk menguruskan hal pelabuhan melicingkan urusan perdagangan. Peranan Syah Bandar adalah turut melicingkan aktiviti perdagangan di Pelabuhan Melaka. Pramaswara telah mengasaskan sebuah kerajaan yang cekap, bijak dan adil di Melaka melalui majlis tertinggi yang diketuai olehnya. Jentera pentadbiran dan tersusun ini telah berjaya mengekalkan keselamatan, kemakmuran dan keamanan di Melaka. Syah Bandar iaitu antara jawatan terpenting berjaya menguruskan pentadbiran di pelabuhan dengan cekap dan bijak. Antara tugas-tugas Syah Bandar ialah menguruskan cukai. Yang kedua, menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Yang ketiga, menguruskan gudang. Yang keempat, menguruskan pasar. Yang kelima, menjaga kebajikan perdagangan. Keenam, menjaga keselamatan perdagangan. Dan yang terakhir, menjadi hakim di pelabuhan. Saya akan teruskan ini kepada pembentang seterus. Seterusnya, saya akan membentangkan faktor politik dan pentadbiran. Hubungan rapat antara Melaka dengan China memberi peluang kepada Melaka memperoleh perlindungan politik. Hal ini dapat mengelakkan Melaka dari ancaman Siam yang kuat ketika itu. Seterusnya, Melaka mempunyai keselamatan dan ketenteraan yang lengkap, terutamanya dengan pelibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan. Baiklah, dulu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan yang dikenali Lingua Franca membolehkan komunikasi di Melaka berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang Seterusnya. Ya Allah, mati. Okay, terima kasih kepada pentang yang menerangkan. Seterusnya saya akan meneruskan dengan fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Terdapat 5 fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Yang kedua ialah hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Yang ketiga ialah hubungan baik dengan China elak diancam Siam. Dan keempat ialah pusat perdagangan dan dakwah. Dan yang kelima ialah peranan orang laut. Seterusnya. Pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Di sebelah kanan kita boleh lihat adalah contoh gambar manuskrip Jawi lama yang kini di dalam simpanan Museum Belanda. Seterusnya.
Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa perantaraan dalam perniagaan, perundingan dan perjanjian serta bahasa pedagang dari Arab, Cina dan India yang datang berdagang di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara dan digunakan dengan meluas oleh pedagang di perairan Melaka. Kerana bahasa Melayu mudah difahami dan pedagang asing tiada masalah menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Seterusnya. Melaka menjadikan hubungan perdagangan dengan kerajaan Cina. Antara barang-barangan yang dipasarkan di Melaka ialah tembikar, sutera dan peluru. Tersebut adalah contoh gambar kerajaan Cina dalam memproses sutera dalam kerajaan Cina. Seterusnya. Seterusnya ialah contoh lain adalah alat-alat memasak, bahan wangi-wangian dan juga permata. Barang utama yang dibawa balik ke China dari Melaka antaranya ialah rempah, gaharu, candu dan juga lada. Terdapat juga pedagang dari Coromandel yang dianggap terpenting kepada Melaka. Menurut Tom Pires dan Rui de Brio, menggalakkan 4 hingga 5 buah kapal besar datang ke Melaka dengan setiap tahun nilai dagangan antara 12,000 hingga 15,000 cruzados membolehkan Melaka memperoleh keuntungan yang besar. Pedagang dari Benggala yang terdiri daripada pedagang Arab, Parsi, Turki dan Abyssinia yang membentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa tidak dapat dinafikan lagi. Melaka pernah berada pada satu tahap yang membanggakan dan dikenali di seluruh dunia. Hubungan perdagangan yang dijalinkan dengan pelbagai negara dapat dilihat dengan jelas. Terdapat lebih daripada 80 bahasa dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Walau bagaimanapun, lingua franca tetap menjadi bahasa utama di dalam komunikasi. Fungsi yang kedua ialah hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Entrepot merupakan terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan Kembayat. Para pelagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Semasa angin monsun, mereka berkumpul di Kembayat sambil menyediakan antaranya ialah barang tembaga, kain bulu, kismis, senjata dan juga kain saklat. Untuk pengetahuan, kain saklat ialah kain yang dibuat daripada domba iaitu haiwan biri-biri. Pedagang dari Mekah, Kahirah, Aden dan Ormuz selain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisiran timur Afrika berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Para pedagang dari pelabuhan, mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Mereka membeli berbagai-bagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Pegu iaitu Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Mereka akan menjual anak-anak kapal kepada saudagar-saudagar di Melaka untuk menjalankan hubungan dagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Tom Pires mengatakan sepanjang bulan Februari dan Mac setiap tahun terdapat antara 20 hingga 30 kapal kecil datang ke Melaka sama ada untuk menjalankan hubungan dagangan ataupun tukaran barang dengan saudagar dari Melaka. Ini menunjukkan hubungan antara Pegu iaitu Burma dan Melaka adalah hubungan secara terus dan bukan secara perantaraan sahaja. Seterusnya ialah sistem mata wang yang digunakan di Selat Melaka. Terdapat dua bentuk perniagaan yang digunakan di Selat Melaka iaitu sistem tukar barang iaitu dikenali sebagai sistem barter. Yang kedua ialah penjualan dan pembelian yang melibatkan mata wang. Maksud sistem barter ialah satu sistem tukar barang, satu sistem menukar barang antara satu sama lain. Merupakan satu sistem perniagaan pada zaman dahulu dan dikatakan sistem barter ini menjadi satu bentuk perniagaan yang paling awal wujud di dunia.
Ianya disebabkan perubahan dalam perdagangan yang menjalankan perdagangan bukan sahaja dengan orang tempatan, tetapi dagang bangsa lain yang berdagang ke dunia Melayu memerlukan penggunaan mata wang yang boleh diukur sebagai nilai pertukaran barang. Oleh itu, mata wang merupakan alat yang penting dalam urusan perdagangan. Pada peringkat awal, penggunaan logam emas dan perak yang dijadikan sebagai wang dagangan manakala di pesisiran Selat Melaka dan di Pelabuhan Melaka telah menggunakan kulit-kulit siput kauri untuk perniagaan kecil-kecilan sahaja. Duit pertama yang ada ialah duit tembaga yang berasal dari dinasti Tang yang serupa dengan duit tembaga Cina tetapi lebih kecil. Duit ini diperoleh dari pedagang Cina dengan banyaknya dan digunakan di Melaka untuk tujuan urusan jual beli. Boleh lihat yang gambar di atas ialah penggunaan logam emas dan gambar di bawah ialah contoh kulit-kulit siput kauri yang digunakan untuk perniagaan. Seterusnya. Pada awal pertubuhan Melaka, mata wang yang mula-mula ditempa ialah daripada ketulat timah padu yang mempunyai dua jenis nilai berat iaitu satu kati bersamaan 8 tahil ataupun satu kati bersamaan 4 tahil. Nilai pertukaran barangan bergantung kepada timah yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, wang shilling dikatakan berasal daripada kerajaan Pasai. Oleh sebab itulah, kerajaan telah menemui wang shilling pitis yang diperbuat daripada timah. Wang shilling pitis ini digunakan untuk aktiviti jual beli di pasar, manakala untuk urusan perniagaan yang besar, penggunaan wang logam yang diperbuat daripada kalens dalam bentuk timah. Berikut adalah contoh gambar wang shilling pitis dan juga mata wang timah kalens. Seterusnya. Fungsi ketiga ialah hubungan baik dengan China elak diancam siam. Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Siam pernah menjadikan negeri Melaka sebagai negeri ufti tetapi gagal kerana ketika itu Melaka mendapat naungan di bawah kerajaan Cina. Atas sebab ekonomi, mereka tetap menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam menjadi pembekal utama bahan di Melaka seperti beras, gula, berbagai-bagai jenis rempah dan kayu kayan. Perhubungan antarabangsa amat diawasi oleh Melaka. Sebagai contoh, hubungan Melaka dengan Pulau-Pulau Ryukyu di Jepun amat baik antara tahun 1460-an hingga 1480-an. Barangan yang dibawa dari Jepun antaranya ialah sutera dari China, tembikar dari Jepun, kertas, pedang, habuk emas, kipas dan juga sedikit makanan. Di Melaka, bahan ini ditukarkan menjadi rempah, arak dan juga kain yang didapati dari Benggala. Usaha keempat ialah pusat perdagangan dan dakwah. Dakwah Islamiah merupakan sumbangan terbesar aktiviti perdagangan di Melaka. Selain peranan Perlak dan Samudra Pasai, Melaka juga menjadi tumpuan para pedagang untuk berdakwah. Sebagai contoh, pedagang dari Arab, Afrika Utara, Pasai, India dan China merupakan perdagangan mereka sebagai medium untuk berdakwah. Selain melakukan aktiviti perdagangan, mereka juga menggerakkan serentak aktiviti dakwah, menunjukkan akhlak terpuji yang menarik minat orang Melayu semasa berdagang untuk memeluk Islam. Kegiatan perdagangan ini dapat membiayai aktiviti dakwah yang dijalankan di Melaka sehingga para ulama, pendakwah, pelajar agama, juga institusi agama seperti masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dengan dibiayai oleh para pedagang. Dan fungsi terakhir sekali ialah peranan orang laut. Orang laut dilantik menjadi tentera untuk mengawal laluan perdagangan di Selat Melaka daripada ancaman lanun. Selain itu, orang laut juga mengetahui selok-belok ilmu kelautan khususnya di sepanjang perairan Selat Melaka. Tugas umum orang laut ialah mengawal kawasan sepadan laut, mengusir lanun-lanun, memimpin para pedagang ke pelabuhan yang ingin ditujui dan mengekalkan kekuasaan pelabuhan-pelabuhan tersebut di dalam kawasannya. Orang laut juga perlu taat dan setia kepada Sultan dan Kerajaan Melaka. Di samping itu, membantu membawa barang berdagang ke kapal pedagang. Akhir sekali, orang laut juga membekalkan hasil laut untuk kegiatan perdagangan. Seterusnya, saya akan menyerahkan pertanyaan kepada pentas seterusnya. Baiklah, sekarang ni kita ingin mengenal pasti kesan-kesan interaksi perdagangan dan politik di Selat Melaka kepada pelbagai etika dan peradaban.
jumlah dia terdapat 5 kesan interaksi perdagangan tersebut, iaitu kesan kepada peradaban Melayu, kenapa semua kesan kepada peradaban Melayu? Okey, adalah kesan kepada peradaban Melayu. Seterusnya kesan pada sistem pentadbiran, kesan pada sistem perundangan, kesan pada budaya dan adat-adat. Seterusnya. Okey, kesan kepada peradaban Melayu adalah hubungan diplomatik yang terjalin antara kedua-dua buah kerajaan merupakan hasil persetujuan bersama untuk mencari kata sepakat untuk mengukuhkan pertahanan dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan. Pemerintahan kerajaan sama ada kerajaan baharu ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan di kawasan persekitaran yang lebih kuat dan mantap untuk mempertahankan negeri mereka dan kerajaan mereka. Pemerintahan kerajaan sama ada kerajaan baharu ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di kawasan persekitaran. Contoh hubungan diplomatik kerajaan Selat Melaka ialah pada tahun 1403 para mesuara menjalinkan hubungan diplomatik dengan Maharaja Cina Yongle. Berikut merupakan perhubungan diplomatik yang pertama yang dikenali berlaku di tanah Melayu. Laksamana Yin Ching yang diutuskan oleh Maharaja Yongle dari dinasti Ming menjadi pengutus yang bertanggungjawab untuk mementeraikan persetujuan dagangan dua hala itu. Catatan sejarah menyebutkan para mesuara Sultan Iskandar Shah yang merasa perlu menjalinkan persahabatan dengan negeri Cina yang terkenal dengan kuasa besarnya bagi mengelakkan negeri Melaka dari serangan negeri-negeri yang berhampiran. Seterusnya. Kesan kepada sistem pentadbiran. Sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap di samping kedudukan yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara, Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Hal ini kerana dikatakan seorang ulama Arab dari Jeddah, Makhdum Sheikh Abdul Aziz, bertanggungjawab mengislamkan Sultan Melaka. Beliau dikatakan mengislamkan para mesuara selepas raja kecil besar memeluk Islam di dalam mimpinya. Seterusnya. Kesan pada sistem perundangan. Kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk tanah Melayu mula mendapat pendidikan sama ada di Timur Tengah ataupun di pendidikan tempatan. Dan kalau seperti yang kita belajar dahulu, kebanyakan semangat nasionalisme dia diperjuangkan oleh golongan-golongan yang berpendidikan. Seterusnya. Akhir sekali adalah kesan kepada budaya dan adat-adat. Kebanyakannya orang Melayu dia mengamalkan adat dan budaya Hindu atau Buddha. Ia merupakan perubahan budaya yang berteraskan Islam dan agama ini boleh menerima budaya lain tidak bersalahan atau bertentangan dengan prinsipnya. Adat yang merangkumi setiap benda atau unsur di dunia ini wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk berfitrah atau hukum semula jadi. Adat yang dikenali sebagai hukum adat iaitu peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu yang memastikan terdapat keharmonian dalam hidup masyarakat. Contoh-contoh budaya dan adat Hindu Buddha dalam kerajaan Selat Melaka dahulu adalah upacara perkahwinan dan bersanding yang dikatakan diambil daripada adat Hindu kerana ia merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewa Sita sebab inilah pengantin baru digelar sebagai Raja Sehari. Seterusnya adalah adat berinai. Berinai dalam perkahwinan Melayu menjadi kewajipan
Istiadat berinai adalah tradisi dalam perkahwinan Melayu yang boleh dikategorikan sebagai 3 acara, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Walaupun unsur-unsur budaya ini dikekalkan, namunnya ia disesuaikan dengan lunas-lunas agama Islam kerana dia tidak bertentangan dengan lunas Islam. Corak lukisan inai di kalangan masyarakat Melayu bermula sejak beberapa tahun sebelum ini. Itu saja daripada saya. Saya serahkan ada pembentang seterusnya, Muhammad Alif. Okey, terima kasih kepada Khairul. Saya akan menerangkan mengenai pasti interaksi peradaban Melayu dan peradaban dunia yang pernah terjalin dengan kerajaan Melayu Melaka. Catatan sejarah membuktikan bahawa dalam beberapa abad yang lalu, akibat konflik dan kemasukan pengaruh asing, iaitu Portugal, British, Jepun dan lain-lain, khususnya perluasan bahasa Melayu, masyarakat dan budaya Melayu telah berubah. Seperti tempat lain di dunia, fenomena yang dikenali sebagai imperialisme budaya ini juga berlaku di alam Melayu yang dikenali sebagai wilayah strategik Timur Barat, pusat perdagangan, interport dan kegiatan keagamaan. Interaksi positif, konflik ini menunjukkan trend penggayaan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya berkait rapat dengan bahasa merupakan sebahagian daripada budaya. Oleh itu, hipotesis Sapir-Whorf daripada nama Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf menyatakan bahawa struktur bahasa pertuturan mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia di sekeliling kita, iaitu alat yang digunakan untuk berfikir dan bertindak balas terhadap sesuatu. Rumusan daripada tajuk ini adalah yang pertama, Selat Melaka menjadi punca Melaka menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Yang kedua, Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Yang ketiga, wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Yang keempat, pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Sekian, terima kasih.